kepada industri aquaculture. Ia dapat menjamin bekalan benih ikan berterusan dan menjadikan industri tersebut sebagai suatu projek yang berdaya maju dan mempunyai masa depan yang cerah. Dengan adanya pusat sedemikian, penternakan ikan dapat merancang jadual penstokan serta pengeluaran yang tepat dan dapat menjanjikan bekalan yang mencukupi kepada pengguna. Semakin banyak projek aquaculture di sesuatu kawasan itu, maka berpotensilah sebuah pusat pengeluaran benih ikan itu beroperasi dan bertujuan memberikan panduan untuk membangunkan sebuah pusat penetasan dan pengeluaran benih ikan air tawar khususnya ikan keli. Amalan penternakan ikan keli. Ikan keli kini boleh diternak dalam takungan air seperti kolam, tangki gentian kaca, tangki simen dan tangki kanvas. Ternakan ini selalu dijalankan dalam set ternakan kanvas dengan mana bingkai berukuran 4.5 meter dengan 1.2 meter 1 meter dan diliputi dengan kanvas yang berkualiti tinggi dan tahan kepada perubahan cuaca. Kedalaman air dalam takungan kanvas adalah 0.4 meter. Manakala ikan-ikan ini diberi makan dengan makanan rumusan bagi menjamin kualiti ikan yang diternak dan menjaga tempoh guna sistem tersebut. Dalam peternakan ikan keli, maka kriteria benih ikan keli adalah diutamakan kerana ia akan mempengaruhi kejayaan seperti faktor benih berkualiti dengan saiz sama, aktif, tak ada kecacatan rupa bentuk, ia tidak mengasingkan diri dan ia mempunyai warna biasa. Sebaiknya sebelum pelepasan benih perlu penternakan dengan memastikan mutu air sesuai, tiada musuh dalam kolam seperti pemangsa. Buat pemeriksaan benih, mempunyai bilangan jumlah benih seperti dikendaki dan juga pastikan benih adalah benih. Feed and feeding practice related to the fish. Feed, it means natural foods, Moina, Diffinia, Cruella eryphyta. And addition food is fish fertilizer and plant leaf. Feeding practice for catfish is food should be given at dusk because at the time the catfish is active and the metabolism rate is high to help increase digestion. Okay, today I want to present about harvest activity related to fish. Okay, the importance to all phase of channel catfish culture, and then the technique currently employed by the industry evolved primarily from Great Lakes Holocene technique, and then the later systematic research conducted to improve on existing technique, and then the lastly is most of the innovation implemented in harvesting fish during the past 20 years have been the result of trial and error by fish produce and custom seeing crews. Marketing price for catfish, wholesale 500 gram in 5 ringgit. Retails 1 kg, 6 ringgit 50 cents or 7 ringgit only. Oke, seterusnya kita masuk kepada strategi pemasaran. Dalam perniagaan kami ada 3 jenis strategi pemasaran. Yang pertama adalah strategi produk, strategi harga, dan strategi promosi. Dalam strategi produk ini kami akan menghasilkan ikan keli yang mengandungi omega 3, 6, dan 9 serta kadar protein yang tinggi dan berkarbohidrat. Seterusnya, pembungkusan akan dibuat mengikut jenis pesanan dan kami akan menghasilkan ikan keli yang diyakini halal dan bersih serta berkualiti. Seterusnya adalah strategi harga. Syarikat kami akan meletakkan harga yang berpatutan di pasaran agar pelanggan berpuas hati dengan harga yang ditetapkan
serta produk yang dihasilkan. Seterusnya, syarikat kami juga menjalankan perniagaan pembelian kredit untuk memudahkan transaksi pembelian. Dan seterusnya adalah strategi promosi. Strategi promosi adalah untuk memaklumkan pelanggan tentang kewujudan perniagaan perkhidmatan kami. Di samping itu, strategi promosi dapat membantu dalam mendapatkan pelanggan tetap di perniagaan kami. Proses ini penting kerana syarikat kami adalah perniagaan yang baru mula menembusi pasaran. Strategi proses yang akan dibuat oleh perniagaan kami adalah, yang pertama adalah internet, seperti untuk laman web. Yang kedua adalah kad perniagaan. Kami akan membuat kad perniagaan untuk mempromosikan tentang perkhidmatan kami. Dan yang terakhir adalah kami akan menyediakan tanda perniagaan seperti poster untuk mempromosikan kami punya perniagaan perkhidmatan. Seterusnya, sasaran pasaran. Kawasan pasaran yang kami pilih untuk sasaran pasaran kami ialah negeri Sabah. Kerana negeri Sabah mempunyai penggemar yang memakan ikan keli. So, lebih banyak orang menggemar makan ikan keli ini, lebih banyak orang akan beli ikan keli. Itu disebabkan sasaran pasaran kami terdiri daripada negeri Sabah. Seterusnya, pembeli yang sering membeli kami punya ikan keli ini terdiri daripada suri rumah ataupun orang dewasa, restoran yang bertaraf tinggi ataupun bertaraf biasa, dan peniaga-peniaga biasa. So, jadi untuk sasaran kami ini mempunyai sasaran yang utama kami untuk dipasarkan. Antaranya ialah pasaraya besar dan pasaraya borong. Dan akhir sekali, untuk sasaran jualan kami di pasaraya besar sebanyak 3,000 hingga 5,000, lebih banyak berbanding pasaraya borong sebanyak 1,000 hingga 3,000. Berkemungkinan pasaraya besar ni banyak kerana lebih gemar orang pergi ke pasaraya besar berbanding dengan pasaraya borong.